Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Disclaimer awal-awal untuk video ini. Saya bukanlah hendak menghasut sesiapa, jauh sekali untuk menanamkan apa-apa persepsi menerusi video ini. Tetapi saya kena keluarkan juga video ini kerana ini sangat melibatkan kepentingan awam rakyat Malaysia. Kita semua tuan-tuan dan puan sekalian, termasuk anda yang menonton pada ketika ini. Semalam saya telah mengeluarkan satu video mempersoalkan tentang syarat baru program MM2H seperti mana yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pelancongan Tiong Ching Sing, yang antara lain telah mengkategorikan 3 kategori untuk peserta MM2H, iaitu Platinum, Emas dan juga Perak, di mana peserta-peserta Platinum boleh memohon PR, boleh memohon penduduk tetap, taraf penduduk tetap dekat negara kita ini. Dan saya telah membangkitkan semalam tuan-tuan dan sekalian, betapa benda ini bakal menggugat kedaulatan negara kita, bukan sahaja untuk jangka masa yang sekarang ini, tetapi untuk jangka masa yang panjang. Kenapa? Sebab nombor satunya, kelihatannya seolah-olah macam kita hendak menjual kerakyatan ataupun taraf penduduk tetap negara kita ini, hendak menjual negara kita ini semata-mata hendak mendapatkan 5 juta ringgit dimasukkan ke dalam fixed deposit mana-mana bank dekat negara kita ini. Apa? Tinggi benar ke nilai 5 juta tu sampai sanggup kita membiarkan mereka mendapatkan taraf penduduk tetap dan sebagainya. Dan bila mereka ini, peserta-peserta MM2H ini mendapat taraf penduduk tetap, anda semua dah tahu syarat-syarat untuk mendapatkan taraf warga negara kita ini sekarang ini tidaklah sesukar mana. Begitu banyak sekali kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan kita ini, terutamanya kerajaan Perpaduan Madani ini, untuk menggalakkan orang luar menjadi warga negara kita. Macam geng-geng Platinum yang bakal dapat PR ini, mereka kahwin dengan orang luar negara tak ada masalah. Tetapi kalau mereka dapat anak yang lahir dekat negara kita ini, kalau ikutkan syarat-syarat baru kewarganegaraan, anak-anak yang lahir dekat Malaysia ini automatik menjadi IC biru, menjadi warga negara sebab mereka lahir dekat negara kita ini. Jadi bila mereka lahir dekat negara ini dan dapat IC biru, makin lama golongan orang-orang luar ini makin membiak, makin berarak pinak dekat negara kita ini, sampai menyebabkan bilangan mereka makin lama makin ramai, sehingga menyebabkan orang-orang asal dekat negara kita ini, Melayu, Cina, India, makin lama makin terancam jumlahnya tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ini satu perkara yang saya cakap terus terang boleh menggugat kedaulatan negara kita pada masa-masa yang akan datang. Manakan tidak, kita dapat lihat lambakan orang-orang asing mendapat kewarganegaraan makin lama makin ramai. Lama-lama bilangan mereka ini pada masa-masa akan datang boleh melebihi jumlah orang-orang Melayu, orang-orang Cina dan juga orang-orang India dekat negara kita ini. Dan ini tidak sihat sebenarnya untuk masa depan negara kita. Sebab kita dah biasa dengan 3 kaum ini yang paling besar, campur dengan kaum Kemudian Putra kat Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Tetapi tengok-tengok, dek kerana warga asing ini beranak pinak, bilangan mereka makin lama makin ramai. Dan mereka ini kadang-kadang bukannya ditanamkan sangat pun nilai kemalaysiaan pun. Mereka biasanya akan ditanamkan dengan semangat negara asal mereka, sebagai contohnya kan, jelah mak bapak mereka orang luar kan. Jadi kita akan berhadapan dengan rakyat yang rakyat Malaysia tetapi tidak ataupun kurang semangat patriotisme mereka. Dan ini akan menyebabkan kita bermasalah pada masa-masa yang akan datang. Ini pada pandangan saya sebab kita tengok contoh dekat luar negara banyak sebenarnya, di mana bilangan orang-orang yang pendatang ini yang dimudahkan sangat untuk dapatkan warga negara whatsoever, hingga menyebabkan bilangan mereka overwhelmed bilangan orang-orang yang asal, hingga menyebabkan orang-orang yang asal itu makin lama makin susut hak mereka. Yang itu yang kita tak nak. Dan saya tertarik untuk mengulas kenyataan Menteri Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution seperti mana yang telah dirakamkan baru-baru ini. Ini videonya. Saya ambil rekod 2017 hingga 2022 yang mengangkat permohonan untuk warga negara itu jumlahnya 54,000. Dan yang kita telah luluskan sehingga sekarang ni adalah 7,000. Yang kita sedang proses ni 36,000. Yang lain tu ada yang gagal ataupun kita batal, adalah rekod-rekod tu. Jadi 54,000 sedang tunggu permohonan nak jadi warga negara kita. Ya, kerana kestabilan politik, kemakmuran ekonomi rakyat kita bagus, kondusif, mereka nak datang. Daripada jumlah itu kita dah luluskan, ini bagi period 2017-2022 7,000. Yang sedang kita proses 36,000. Inilah yang tadi saya maksudkan, saya
akan mempergiatkan perbincangan dengan KSU dan pegawai untuk melihat bagaimana aspek ni kita boleh expedite istilahnya, ya. Ini juga sangat-sangat merisaukan tuan-tuan dan puan sekalian. Begitu ramai sekali orang-orang luar, terutamanya warga China yang hendak diberikan kerakyatan. Kalau ikutkan Saifuddin, sudah 7,000 permohonan telah diluluskan. Ada 54,000 permohonan semua. Ada 30,000 lebih yang menanti kelulusan dan sebagainya. Dan benda ini memang sangat-sangat merisaukan tuan-tuan dan puan sekalian. Malaysia kita ini kecil je. Rakyat kita dah terlampau banyak, terlampau padat, terutama dekat bandar-bandar utama macam Kuala Lumpur, Johor Bahru dan sebagainya. Tambahkan lagi dengan mereka ini, tambahkan lagi dengan pendatang asing tanpa izin, tambahkan lagi dengan 1.2 juta warga China yang masuk tak keluar-keluar seperti mana yang telah dilaporkan oleh media pada tahun 2018. Benda ini makin lama makin menyesakkan kita, tuan-tuan dan sekalian. Sekali lagi, saya tidak berniat untuk menjadi seorang rasis kerana saya mempertahankan hak penduduk-penduduk di Malaysia ini sejak mereka, orang Melayu, orang Cina, orang India yang memang dah beranak pinak di sini sekian lama, memang membesar di sini dan merupakan keturunan mereka ada di sini. Saya mempertahankan hak anda semua. Dan yang paling utama sekali, macam saya katakan pada awal video tadi, ini melibatkan kepentingan awam, melibatkan masa depan kita, masa depan negara kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi kepada kerajaan Malaysia, saya yakin saya boleh mewakili ramai rakyat Malaysia di luar sana meminta kepada anda semua, kerajaan Malaysia, para menteri, tolong kaji kembali tentang kemudahan untuk memberikan taraf PR ataupun taraf warga negara kepada warga-warga asing ini. Dahlah kita tak dengar pun syarat-syarat untuk menjadi warga negara yang mereka ini kena fasih cakap Melayu, mereka ini kena tahu lagu negaraku, mereka ini kena hafal dukun negara. Saya tak dengar pun semua itu. Sebaliknya yang saya dengar, okey fine, kau capai syarat tertentu, fine, dapat warga negara, dapat PR. Sudahnya kita akan dipenuhi dengan warga negara, tetapi sepatah haram pun pasal Malaysia, mereka tidak reti dan mereka tidak pernah menghayati. Macam posting yang ini. Duduk dekat Malaysia, membesar dekat Malaysia, berniaga dekat Malaysia, tapi dia kata apa? Oh, ambil produk daripada orang Cina, dapat untung daripada orang Cina, tapi tak ada option untuk bahasa Cina, saya tak nak menggunakan perkhidmatan mereka ini. Nampak dekat situ. Ini dekat Malaysia, tuan-tuan. Bukan nak sikap resis tau. Sebab ramai saja orang Cina yang hentam mamat ni sebenarnya. Hentam kedai ini sebab bersikap sangat-sangat resis, duduk dekat Malaysia tapi enggan untuk berbahasa Melayu, enggan bahkan untuk menggunakan bahasa Inggeris selaku bahasa kedua kita pun masalahnya. Inilah yang menjadi kerisauan kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Golongan-golongan yang langsung tidak menghayati semangat kemalaysiaan memenuhi negara kita ini dan na'udzubillah menguasai tampuk pentadbiran negara kita ini pada masa-masa akan datang. Tolong kerajaan, kajilah balik semua ini. Tolong hentikan kegilaan ini. Jangan sampai anak cucu kita nanti pada masa akan datang dekat kubur kita dan bertanyakan soalan ini kepada kita sebelum mereka ludah batu nisan kita. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?